Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak ajar tajuk baru iaitu kuasa 2 dan punca kuasa 2. Sebelum tu kita tengok apakah sebenarnya kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna, dari manakah asalnya. Ini sejarah dia. Dia kata kira-kira 2500 tahun dahulu sekumpulan ahli cendekiawan ni orang pandai-pandai lah mencipta pola nombor berbentuk segi empat sama. Pola ni macam corak. Okey. Dan dia kata dengan menyusun batu-batu kecil dalam bilangan baris dan lajur yang sama. Maknanya baris 3, lajur pun 3. Kalau baris 4, lajur pun 4. Macam tu. Okey. Adakah anda dapat menentukan pola segi empat sama yang berikutnya? Senang je kan? Kalau misalnya kita ada 5, 3, 4, 5. Di sini pun 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita pun kenalah isi bentuk dia, pola dia, corak dia. Seolah-olah dia adalah batu kecil yang kita susun. Okey, ini tak bentuk segi empat sama ni. Baik, ada berapa biji semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ataupun seperti yang awak tahu, dia seumpama luas segi empat sama. 5 darab dengan 5. Jadi sama dengan 25. Okey, baik. Jadi apa yang kita katakan kuasa 2 tu? Okey, kita tahu bahawa 5 darab 5 adalah bilangan batu-batu kecil ini. Tetapi dia juga boleh ditulis sebagai 5, lepas tu atas dia 2. Dan yang inilah yang kita panggil sebagai 5 kuasa 2. Maknanya 5-nya 2 kali. Macam cerita boboiboy kan, kuasa 7 lah, kuasa 3, boleh pecah 7, boleh pecah 3, macam tu lah juga 5 kuasa 2. Baik, apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah yang pertama sekali, kita nak tengok ataupun kita mesti boleh menerangkan maksud kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna. Yang kedua, kita mesti boleh menentukan sama ada suatu nombor itu nombor kuasa 2 sempurna ataupun bukan. Dan yang ketiga, kita nak menyatakan hubungan antara kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey, tahukah anda kuasa 2 dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai square. Okey, square dalam bahasa Inggeris pula bermaksud segi empat sama. Okey, apabila 4 kuasa 2, cara menulis dia ialah 4 dan ada nombor 2 kecil di atas. Dia bukannya 4, 2, bukan. Dia mesti 4 di atas kuasa 2. 2 tu kecil di atas, disebut sebagai 4 kuasa 2 atau kuasa 2 bagi 4. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan square tu tadi? Okey, ini adalah segi empat sama. Katalah panjang 1, semua akan jadi 1 lah. Okey, sini pun 1, sini pun 1. Kalau cikgu minta kirakan luas, luas, maka dia adalah sama dengan 1 darab 1. 1 ini kita tulis 2 kali. Itu dia maksud kuasa ataupun dengan kata lain 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 adalah 1. Okey, seterusnya kita katalah sini ialah 2 cm, di sini adalah 2 cm ataupun 2 unit. Okey, apakah luas dia? Mestilah 2 darab 2. Okey, nombor 2 kita kuasakan 2. Kenapa? Kita tulis 2 kali kan? Jadi 2 kuasa 2 sama dengan 4. Seterusnya, bila saya kata sini 3, di sebelah sini pun 3, samalah. Luas dia ialah sama dengan 3 darab 3 ataupun 3 kuasa 2. Baik, sekarang ni kalau kita boleh buat sampailah besar semua kan. Kalau saya boleh list down, 1 kuasa 2 ialah 1 darab 1. 2 kuasa 2 ialah 2 darab 2.
3 kuasa 2 ialah 3 darab 3. Baik, kita tengok. 1 darab 1, 1. 2 darab 2, 4. 3 darab 2 ialah 9. 3 darab 2, maaf. 3 darab 3 adalah 9. 3 kuasa 2 ialah 9. Jadi, yang kita panggil sebagai 1, 4 dan 9 ini lah yang kita panggil sebagai kuasa 2 sempurna. Okey, lagi apa? Semualah sekali ya. Contohnya saya ada 8. 8 kuasa 2 ialah 8 darab 8. 8 darab 8 ialah 64. Jadi 64 ni juga adalah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, jelas di situ. Okey, sebenarnya selain daripada cara untuk menentukan suatu nombor itu ataupun apakah nombor kuasa 2 sempurna, kita ada satu teknik lagi yang kamu dah mahir, iaitu yang kita panggil sebagai teknik pemfaktoran perdana. Kita boleh menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk menentukan sama ada nombor itu kuasa 2 sempurna ataupun bukan. Okey, bagaimana cara dia? Kita tengok contoh satu. Contoh satu dia kata 36. 36 kita pecahkan 4 darab 9. 4 adalah 2 darab 2. 9 adalah 3 darab 3. Dan saya akan susun semula. Saya tak susun 2, 2, 3, 3. Saya susun semula 2 darab 3, 2 darab 3. Jadi, kalau kita tengok, kita ada 2 darab 3 ni ditulis 2 kali. Maknanya faktor perdana boleh dikumpulkan dalam kumpulan yang sama. Kumpulan ini mengandungi 2 dengan 3. Kumpulan ni pun mengandungi 2 dan 3. Maka dia 36 ini ialah kuasa 2 sempurna. Berbeza dengan 54. 54 ni ialah 6 darab 9. Okey, 6 ialah 2 darab 3. 9 adalah 3 darab 3. Jadi saya tak boleh tulis dalam bentuk 2, 3 ataupun sini 2, 3. Kalau sini 3, 3, sini 3, 3 boleh. Tapi dia tak boleh ditulis secara berulang macam contoh A. Maka 54 bukan kuasa 2 sempurna. Jadi untuk itu cikgu nak minta kamu cuba semua soalan ini. 1A, B, C dan D. Tentukan sama ada dia kuasa 2 sempurna ataupun bukan. Okey, baiklah. Apa sebenarnya hubungan antara kuasa 2 dengan punca kuasa 2? Okey, ada beza tak? Memang ada beza, tetapi dia saling berkait rapat. Contohnya kita tengok kita kata kuasa 2 bagi 6. Kuasa 2 bagi 6 ialah 36. Tetapi punca kuasa 2 bagi 36 ialah 6. Dia terbalik. Tengok 6 kalau kuasa 2 dapat 36. Punca kuasa 2 36 akan dapat 6 balik semula. Dan cara menulisnya ialah dengan menggunakan simbol ini. Dengan cara menulis punca kuasa 2 36 sama dengan 6. Kita baca ini kita baca punca kuasa 2 36 dibaca sebagai punca kuasa 2 bagi 36. Itu cara membaca. Kuasa 2 dan punca kuasa 2 ialah operasi yang bersongsangan. Kita tengok contoh 2. Contoh 2, 9 darab 9 ialah 81. Tetapi punca kuasa 2 bagi 81 adalah punca kuasa 2 bagi 9 darab 9. Jadi 9 darab 9 ni berulang 2 kali. Bila kita square rootkan dia tinggal 9. Okey, ni nampak. Ni pun sama. 32 kuasa 2 ialah 1024. Maksudnya dia ialah 32 kuasa 2. Oleh kerana 32 kuasa 2 dah dipuncakan kuasa 2-nya, maka kita katakan dia adalah sama dengan 32. Itu dia. Baik, untuk ini cikgu pun nak kamu buat soalan nombor 1 A sehingga A, B, C pada muka surat 52. Cikgu tak pastilah latihan dia berapa, cikgu terpotong pula kat sini.
Okey, baiklah kita cuba buat semua latihan. Kita berjumpa di Telegram.